tuan-tuan semua mendapat ya rakaman-rakaman yang dikongsikan oleh admin kita. Dan saya membantukan dengan melantik co-host ya, kalau ada rakan-rakan kita yang tengah masuk tu, kita minta bantuan ya Haji Zabidah untuk bantu masuklah ya. Kalau saya dah mula buat syarahan dan berkongsi itu, saya tak dapat tumpu pada kawan-kawan kita. Ada setengah tu dia hantar mesej dekat WhatsApp ni, memang saya tak dapat buka lah ya. Dia kata tak dapat masuk semua tu, memang saya tak dapat nampak lah ya, sebab kita nak membincangkan ayat-ayat dan kalimah yang kita tengah kongsikan sekarang ni. Iaitu kita mulakan dengan perkongsian skrin sekali lagi. So tuan-tuan dan puan-puan ni kira sangat-sangat bernasib baik ya, kerana dapat mengikuti pembelajaran secara digital ya. Kalau tak ada kemudahan digital ni, kemungkinan besar kita tak dapat berkongsikan ilmu ni pagi-pagi macam ni ya. Jadi manfaatkan dia. Bukan itu saja ya, mahirkan ya, sebab nanti kita juga akan berkongsikan ilmu ni dengan orang lain secara digital ya. Kalau nak pergi jumpa kawan tu, bila pula nak pergi kan ya, tuan-tuan dekat Selangor, kawan dekat Johor kan, kena tunggu setahun sekali lah agaknya ya, ada peluang balik Johor jumpa dia. Tapi dengan digital ni, kita bila-bila masa je suruh dia on sebelah sana, kita on sebelah sini, belajar balik bila-bila masa saja ya. Sebab itulah kita fokuskan kepada pembelajaran Al-Quran sekarang ni secara digital ya. Okey, so kita sekarang ni akan menumpukan pembelajaran kita kepada kalimah yang terakhir di dalam ayat yang ke-12, iaitu yash'urun. Seperti biasa, saya akan bantukan tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami ini dengan menggunakan digital tool lexilogos.com ya, iaitu keyboard lexilogos.com. So seperti biasa, saya akan bukakan Lexilogos tu. Saya percaya ada di antara tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mahir ya, yang attend workshop kita tu, sepatutnya dah boleh menggunakannya dengan baik ya. Jadi kita buka Lexilogos Arabic keyboard yang ni ya. Okey. So kita mulakan dengan menaip la yash'urun, sebab kita nak bahaskan dia dalam konteks negation ya. Negation. Walaupun kita tunggu pada yash'urun tu, tapi dalam penulisan kita jangan pisahkanlah, sebab itulah yang Allah nak sampaikan kepada kita ya, yang sebenarnya mereka tu sentiasa tidak menyedari ya. So kita mulakan dengan lam baris atas diikuti dengan alif mad ya, dan kita space kat sini. Tuan-tuan boleh tekan space ini. Lepas tu barulah yash'urun, ya yang berbaris atas, ya tu kita panggil dia apa? Ya mudhari'ah ya. Ya mudhari'ah, dia mewakili fa'il ya, dia mewakili komponen fa'il di dalam kalimah tu ya. Jadi shim yang sukun, yash, lepas tu ain baris depan, ra pun baris depan, diikuti waw mat tidak dibariskan dengan nun yang baris atas ya. Jadi itu dia la yash'uruna. Jadi bila tuan-tuan menyebutnya dalam kelas, dalam masa belajar, sebutkan dengan nun tu berbaris fathah, la yash'uruna, supaya tuan-tuan tahu yang sebenarnya nun tu berbaris atas ya, bukannya sukun ya. Kita baca waqaf, kita sukunkan dia sebab dia melibatkan mad arid lis sukun, tapi menulis dia ya, ataupun masa kita membahaskannya, berkongsikannya, sebut dia sekali, la yash'uruna ya. Okey.
So kita pecahkan dia dulu kepada komponen ya. Komponen kita buat arrow terbalik. Arrow terbalik tu bermakna apa? Daripada komponen lah terbentuknya yash'uruna. Jadi kita pecahkan yash'uruna kepada komponen dia ya. Komponen bermakna apa? Apakah bahagian-bahagian kalimah tu sebelum dia menjadi kalimah. Itu dimasukkan komponen ya. Jadi sebenarnya dia tu adalah terdiri daripada dua komponen saja, iaitu kalimah fi'il mudhari' yang kata terbitan. Yang ini dipanggilkan kata terbitan. Yang ini bukannya kata terbitan lagi dah. Yang ini adalah kalimah di dalam Al-Quran. Tetapi yang ni kalimah ni ialah kata terbitan. Ya, so kita nak mencari apakah kata terbitan kepada yash'uruna tu, kita pecahkan kepada komponen-komponen tu. Ya, dan komponen yang kedua ialah waw dan non fathah. Nah, itu cara kita mengenal dia. Ya. Kemudian kita terangkan komponen tu sebelum kita membuat penerangan kepada keseluruhan kalimah itu ya. Jadi kita boleh bracketkan dia. Ya, penerangan ni kita boleh buat dalam bracket. Kita boleh buat penerangan dalam bahasa Melayu ya, atau biasanya kita akan campur sekali dengan bahasa Arab lah, sebab jenis-jenis tu kita akan terangkan dalam bahasa Arab ya, iaitu yash'uru ya. Tuan-tuan boleh mengenal sekarang ni bila bermula dengan ya ni ialah ya mudhari'ah, dan dia baris atas menunjukkan dia adalah mudhari'ah kepada fi'il mudhari' wazan 1. Dan ra baris hadapan menunjukkan dia, status dia ialah marfu'. Ya. So di situ kita terangkanlah dah komponen yang pertama yash'uru tu. Apa dia? Fi'il mudhari' mim dot alif ra ain mudhari'. Mudhari' dia ada maklum dan ada majhul ya. So pastikan kita kenal dan kita dapat membezakan di antara majhul dengan maklum ya. Okey. So ya baris atas confirm dia maklum. Sebab apa? Sebab kalau majhul dia tidak mengambil ya baris atas ya, dia mengambil ya baris hadapan. Itu kalau majhul ya. So yang ni bermakna dia adalah maklum. Mim, ain, lam, waw, mim. Maklum. Dan maklum ni ya baris atas menunjukkan maklum wazan 1. Wazan 1. Ambil 1 bawah ni. Okey. Itu dah sedikit penerangan tentang yash'uru ya. Tapi ada lagi yang perlu boleh kita masukkan apa dia? Fa'il dia. Ya, fa'il dia. Pelaku tadi kita kata dia seorang tadi lelaki ke perempuan. Ya. Kalau dia lelaki dia gunakan ya. Ya. Kalau dia perempuan ya, dia tak gunakan ya. Dia gunakan ta. Itu untuk fi'il mudhari' untuk ghaibun ya, orang ketiga tu. Dia kalau muannas dia gunakan ta, kalau lelaki dia gunakan ya. Jadi kalau kita tengok ya ni bermakna jantina dia muzakkar ya. Zal kah tu tasydidkan dia. Jangan lupa ya, tasydidkan dia. Walaupun kita tak bariskan tapi kita tanda tasydid dengan tanda sukun masukkan ya. Muzakkar. Ini ialah jantina ya. Kemudian jantina dia ada bilangan ya, bilangan dia bilangannya bahasa Arab dia panggil apa? Isim adad ya, adadun, ismun adadun, isim bilangan, nombor ya. Nombor berapa ni? Seorang, dua orang, tiga orang ke
Yang komponen ni adalah seorang sebab dia kata terbitan default dia seorang ya. Jadi muzakkar tu bahasa Arab seorang ialah mufrad. Mim, fa, ra, dal. Bunyi dia asal ialah mufradun ya. Tapi bila kita menulis tu kalau kita menulis dal tu dhammatain ya, tapi dibunyikan dengan mufrad ya, makna singular ya. So muzakkar tadi jantina, mufrad tu bilangan. Kategori dia apa ya? Kategori dia ialah ghaibun, orang ketiga. Nah, tuan-tuan kalau nak tulis apa? Nak tulis bahasa Melayu pun boleh, ataupun nak tulis Arab pun boleh. Kalau boleh tulis dua-dua sekali, lagi cantik lah. Iaitu ghaibun, ghain, ya, diikut dengan alif yang ada tanda panjang tu sebab dia akan bertemu dengan Hamzah nanti. Lepas tu, ya, Hamzah lepas tu, ba. Itulah ghaibun. Ya. Ghaibun, kalau kita tak biasa ataupun kalau kita nak menerangkan kepada kawan-kawan, kalau dia nak tengok kita punya penerangan ni dia tak faham ghaibun, kita boleh tambahkan bahasa Melayu dia ya, bahasa Melayu. Jadi ghaibun tu bahasa Melayu kita ambil bracketkan dia, pergi ke leksi logos Melayu Jawi ya. Yang di sini tuan-tuan pilih Jawi untuk ambil Jawi Melayu. Jadi kita boleh tulis orang ketiga. Orang ialah alif, waw, ra, na. Ya, orang ketiga, kaf, ta, ya, ga. Itu orang ketiga. Kopikan je ya. Kopikan dia, bawa ke leksi logos Arabic tadi, masukkan ke sini. Itu dia. Dimasukkan orang ketiga. Dan close bracket lah. Untuk penangan kepada ghaibun tu ya. Jadi ini ya mudhari'ah tadi ya, iaitu dia adalah sebenarnya muzakkar mufrad ghaibun. Bermakna seorang lelaki, orang ketiga singular ya, seorang. Itu maksud dia. Dan akhir sekali ra bari hadapan tu kita boleh masukkan i'rab dia ya, ciri-ciri kepada kalimah tu dia ada i'rab dia ya. I'rab dia ialah marfu' ya. Okey. Kalau selalu kita berbincang tentang marfu' ya. Marfu' ni berlaku kepada kata nama, marfu' juga berlaku kepada kata kerja ya. So persoalan dia, adakah dia sama marfu' kata nama dengan marfu' kata kerja? Jawapan dia tidak sama ya, sebab dia satu kata kerja dan satu lagi kata nama. Jadi konteks marfu' adalah berbeza ya. Berbeza. Kalau untuk kata nama kita kata dia apa? Nominatif. Ya, dia subject matter. Ya, nominatif. Kalau fi'il mudhari' dia kita tak panggil dia nominatif. Bahasa Inggeris dia asalnya bahasa Inggeris lah ya. Nominatif pun bahasa Melayu untuk kata nama yang marfu'. Tapi untuk kata kerja kita tak panggil dia nominatif. Sebab nominatif ni ialah subject matter. Subject matter ialah untuk kalimah kata nama. Untuk kalimah kata kerja kita tak boleh panggil dia subject matter. Dia bukannya subject matter, dia bukannya kata nama. Ya. So kita panggil dia apa? Indikatif. Ya, indikatif daripada perkataan indicator. Ya, yang tadi nominatif, yang ini indikatif. Indikatif ni apa?
Daripada indikator. Indikator ni ada maknanya penanda. Ya. Jadi maknanya dia ada ciri-ciri tanda. Ciri-ciri penandaan. Itu dipanggilkan indikatif. Penandaan apa? Dia ada menunjukkan ciri-ciri perbuatan tu sedang berlaku. Itulah dipanggilkan marfu' kepada kalimah fa'lun, ya. So kalau orang tanya status kalimah fa'lun mudhari' marfu' ni apa dia? Jangan sebut nominatif, ya. Sebut dia indikatif. Okey, selesai komponen yang pertama, yash'urun, lengkap. Ini cara tuan-tuan belajar menerangkan komponen, ya. Belum lagi kalimah dia. Kalimah dia yash'urun, lepas tu ada tambah la lagi. Itu kalimah. Sebab kita pecahkan dia kepada komponen, ya. Okey. Dan waw nun, dan kita terangkan komponen waw nun pula. Ya, apa dia waw nun? Waw nun ni sebenarnya ialah tambahan untuk menjamakkan dia. Maknanya tambahan jamak. Biasanya tambahan jamak ni kita panggil dalam bahasa Melayu imbuhan. Alif, ya, mim, ba, waw, ha, ba, waw, ha, nun. Imbuhan. Ya. Imbuhan tu ialah untuk menjamakkannya. So kita panggil imbuhan jamak lah. Ya, maknanya plural. Tetapi imbuhan plural ni dia banyak jenis. Kalau kalimah ni kenapa diguna waw nun? Kerana dia tadi i'rabnya yang marfu', sebab tu dia guna waw nun. Kalau i'rabnya bukan marfu', dia tidak boleh guna waw nun. Jadi mana bila kita guna waw nun ni, kita kena kaitkan sekali dengan kalimah yang marfu'. So imbuhan jamak marfu'. Ya. Bila kita kata imbuhan jamak marfu' tu bermakna apa? Dia digunakan untuk kalimah yang mengambil i'rab yang marfu'. Ya. Sebab sini tadi kita dah kenal dia. Yash'uru adalah kalimah yang mengambil i'rab yang marfu'. Jadi dia tambah dengan imbuhan waw nun untuk menjamakkan dia, ya. Dan imbuhan ni pun ada dia punya apa, ya? Dia punya jantina dia, karakter dia. Kalau sebab kalimah ni kita kata tadi muzakkar, jadi dia mengambil imbuhan waw nun, ya. Kalau dia bukan muzakkar, dia tidak boleh mengambil waw nun, sebab waw nun ni untuk imbuhan yang kalimah yang muzakkar. Jadi kita tambah dia muzakkar sini. Jadi maknanya dia adalah untuk kalimah yang muzakkar diambil waw nun, ya. Kalau dia muannas, sebagai contoh saya kata dia mula dengan ta adalah muannas, jadi imbuhan dia akan berbeza, bukannya waw nun lagi dah, ya. Dia hanyalah nun yang baris atas saja, dan huruf yang terakhir tu bila dia bergabung nanti dia kena sukunkan, ya. Itu cara dia. Jadi imbuhan untuk muannas ialah nun baris atas saja, ya. Okey. Itulah komponen, ya. Dua. Satu yash'uru, satu waw nun, ya. So dua cara tuan-tuan boleh buat penerangan. Satu, buat penerangan dalam satu ayat dengan kalimah tu dalam bracket. Ni yang ni kita close bracket dia. Close bracket lah. Doktor, Ya. waw nun ni kita kena sebut tak dia adalah orang ketiga? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa ni, dia dah ada nyatakan kepada sini tadi. Yang orang ketiga bukannya waw nun. Yang ketiga ialah ya ni, mudhari'ah dah. Waw nun sebagai imbuhan sahaja. Dia imbuhan saja. Jadi imbuhan mesti sesuai dengan karakter kalimah yang nak dijamakkan tu.
Jadi yang orang ketiga tadi ialah bukannya kepada waw nun tu ya, dengan yash'uru. Sebab dia ni bukan untuk orang ketiga saja. Kalau orang kedua pun dia guna waw nun juga. Orang kedua juga warna. Yes. Katakanlah ta ya. Ta ni ada dalam fi'il mudhari' dia ada dua ya. Satu ta orang ketiga muannas, satu ta orang kedua bermakna engkau. Katalah tash'uru bermakna engkau lelaki seorang. Untuk ka ya. Untuk ka. Ya. Hmm. Bila nak jamakkan guna apa? Juga waw nun. Sebab dia marfu' jadi dia guna waw nun ya. So dia bukannya untuk apa tadi? Untuk Untuk antum kan, doktor, bukan ka antum. kan? Untuk Untuk antum. Untuk antum. untuk antum. Dia Okey. jadi ta dengan waw nun. Waw nun. Kalau untuk hum, ya dengan waw nun. Dengan syarat marfu'. Okey. Okey. Terima kasih. Kalau dia mansub, dia tak boleh waw nun ya. Kalau mansub, dia akan ambil waw alif ziyadah. Jadi hum yang mansub, dia akan jadi ya waw dan alif ziyadah. Itu imbuhan dia. So kita panggil itu imbuhan jamak mansub muzakkar. Okey. So bila kita sudah dapat pecahkan kepada komponen dan menerangkan komponen tu, dan kita buat step kedua, iaitu kita baru terangkan kalimah tu keseluruhannya dalam bentuk penerangan ya. Yang ni tadi komponen saja ya. Komponen je. Jadi kena terangkan dalam bentuk yash'uruna tu. Jadi kita buat penerangan apa? Penerangan kalimah. Nga tak ada situ, pinjam dekat dekat Jawi Melayu tu, ambil nga, kopikan dia, paste kat sini, lepas tu non, jadilah penerangan kalimah kaf lam mim ha ya. Lepas tu ambil yang kita nak terangkan ialah kalimah mana? Yash'urun. Kopikan dia, bawa ke sini. So sekarang ni kolonkan dia nak menerang. Apakah penerangan? So penerangan ni mesti datang daripada sini ni. Dalam keadaan bergabung. Yang ni belum bergabung lagi. Ya. So bila kita gabungkannya, ya, kita boleh menerangkan dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar ya. Maknanya keseluruhan ni kita boleh ambil lah. Sebab dia komponen yang pertama tu ya, masuk ke dalam ni. Okey, dan tambah saja jamak. Ya, jamak di mana? Tukarkan mufrad tu kepada jamak. Sebab yang mufrad tadi yash'uru, tak ada waw nun. So bila ada waw nun, bilangan tu akan bertukar kepada jamak ya. So tuan-tuan nak guna jamak boleh, nak guna majmuk pun boleh. Kalau majmuk mim jim mim waw ain ya. Majmuk ni adalah bentuk pattern bentuk isim maf'ul. Ya, maknanya dia dijamakkan atau maksudnya majmuk tu. Kalau jamak saja itu karakter, ciri yang maksudnya dia plural ya. Okey. Okey, so penangannya ialah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar majmu' ghaibun, iaitu orang ketiga, marfu'. Okey, ya. Jangan confuse, ada setengah daripada kita dia masuk waw nun tu dia ingatkan apa? Jamak muzakkar salim ya. Jangan confuse ya. Jamak muzakkar salim tu jangan masukkan jamak sini majmuk atau jamak tu masukkan salim ya, sebab waw nun bukan. Ini waw nun adalah imbuhan kepada fi'il mudhari', dia bukannya jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim adalah untuk kalimah ismun sahaja. Ya.
Contohnya apa? Muslimin ataupun muslimun. Bila jamak dia jadi muslimuna, dia tambah waw nun kerana dia mengambil kaedah jamak muzakkar salim sebab dia kata nama, ya. So kalau kata kerja ni kita tak panggil dia jamak muzakkar salim, ya. Kita jamak macam ni je, ya. Jamak yang marfu', ya. Okey. Okey, so persoalannya apa? Adakah kita jelas tentang dalam penerangan ni komponen kata kerja dan komponen fa'il? Okey. So kalau kita nak jelaskan lagi, kita masa membuat ayat penerangan ni, kita masukkan elemen fa'il dia sekali, ya. Yang fa'il yang mana? Yang ya dengan waw nun tu adalah komponen fa'ilnya. So kita gunakan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab dengan masukkan waw. Waw tu maksudnya dal lah. Sebab sini ni Arab lagi. Fi'il mudhari' ma'lum wazan 1 muzakkar. Okey, so kita masuk ke waw ni sebelum muzakkar, ya. Sebab muzakkar telah yang menunjukkan fa'il dia tu. Jadi kita masukkan wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Apa? Dan fa'ilnya. Itu maksud dia, wa fa'iluhu tu. Fa'ilun adalah pelaku. Jadi kalau wa fa'iluhu bermakna dan pelakunya. Pelaku kepada fi'il mudhari' ma'lum ni yang mana? Itu wa fa'iluhu. Inilah dia. Wa fa'iluhu tu apa dia? Muzakkar, majmu', ghaibun, orang ketiga, yang marfu', ya. Ambil yang. Ada yang sini. Kalau tak ada, kita letak ya, lepas tu pinjam mana ngah tadi. Sini. Kopikan dia, letakkan yang marfu'. Okey. Sini yang marfu' tu i'rab dia untuk apa? Untuk fa'il ni. Fa'il ni semua fa'il mesti marfu', ya. So kalimah kata kerja dia macam mana? Ya, kita kena masuk jugalah marfu' di sini. Marfu'. So bermakna elemen kata kerja fi'il mudhari' itu i'rabnya yang marfu' dan fa'il dia juga adalah marfu'. Itu barulah lengkap, ya, penerangan kepada kalimah yash'urun tu. So kalau ini dah selesai, barulah kita habiskan dengan membuat pembentukan kalimah pula, ya, yang mana kita akan buat besok, ya. Sekarang ni dah 7.45, kita boleh sambung besok, kita type saja, ya, pembentukan kalimah. Ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun, ya. Masukkan ni, copy je sini, pembentukan kalimah yash'urun. Yang supaya kita jelas, jangan kita tak confuse kalimah mana pula nanti, ya. Mungkin kalimah lain pula. Jadi untuk menjelaskannya, tambah dia pembentukan kalimah yash'urun yang kita akan buat besok lah, ya. Jadi kalau yang ni, kalau kita nak guna besok, kita buat apa? Kita copy kat sini ke Word, ya. Copykan ke Word, cari Word, sini ada Word, simpan dia dalam template sementara, ya. Tapi biasa saya letakkan di sini dalam QHS MS Word worksheet ni. Saya letak di situ. Page dia dekat ujung sekali. Ya, ujung sekali di sinilah. Ini dulu yang penangan sebelum ni kita simpan di sini. So sekarang ni kita boleh simpan page dia kat situ. Ya. Ini untuk sementara saja. Lepas pada itu tuan-tuan boleh
padamkan dia kalau tak perlu. Jadi hari besok kita akan copy dia balik ni dan masukkan balik ke dalam Lexilogos tadi untuk meneruskan perbincangan kita ya. Jadi untuk yang ni yang tadi apa kita buat, kita juga simpan dia di dalam screenshot ya, untuk kita lihat balik latihan kita. Tapi screenshot dia image, dia tak boleh nak edit ya. Sebab tu kita simpan dalam Word tu. Word tu kita boleh copy balik ke Lexilogos untuk buat editing, iaitu sambung pembentukan kalimah ya nanti. So yang ni tuan-tuan boleh apa? Boleh print screen dia akan simpan dalam screenshot. So besok boleh buka screenshot, cari maklumat yang kita simpan hari ini, dia akan ada kat situ ya, dia tak hilang. Ya, dan untuk tambahan latihan tambahan tu kita akan kopikan dia balik ke Lexilogos macam ni, lepas tu kita dan mulakan pembentukan kalimah dia bermula dengan 3 huruf akar. Ya, kita pun telah ditunjukkan hari itu macam mana nak mencari 3 huruf akar dia, iaitu Shim, Ain, Ra. Itulah 3 huruf akar ya. Okey. Besok tak ada kelas kan, Doktor? Oh, sorry ya. Betul ya. Besok tak ada, kita buat hari Jumaat ya. Sebab besok saya kena mulakan kelas di masjid ni. Hari pertama kat masjid. Dan kita akan kena ada buat tiap-tiap minggu lepas subuh di masjid ni hari Khamis ya. Jadi tuan-tuan boleh bercuti hari Khamis lah ya. Dan masuk semula hari Jumaat. Maknanya Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat ya dalam minggu ni ya. So untuk permulaan ni Khamis tu khusus untuk kawan-kawan kita di masjid ni ya. Melainkan kalau besok kita dapati kalau kita boleh kongsikan sekali dengan grup ni, jadi saya akan bagikan link tu ya untuk tuan-tuan boleh mengikuti ya. Sebab tempo dia berbeza ya. Yang tuan-tuan belajar saat ni kira dah advance ni. Ini dah applied ya, ilmu-ilmu, maknanya dalam kelas ni kita belajar mengenal basic dan apply sekali. Kalau masjid So, ni tak apa, Doktor. Kita ulang kaji je. Kita ulang kaji. ya, untuk permulaan 2-3 minggu ni saya tak ajar apa-apa lagi, bagi motivasi je. Ya, sebab dia orang ni memerlukan banyak motivasi ya, psikologi. Nak bagi dia orang jangan takut belajar ni ya. Kebanyakannya banyak takut. Jadi kalau kita macam-macam ni memang lari habis nanti. Ya, kalau saya ajar macam ni. Itu masalahnya ya. Jadi kita kena handle dia cara lain dulu. Doktor, majmuk tu kan, Doktor, kita boleh gunakan untuk untuk fi'il madi tak? Boleh kan? Boleh. Sama je. Sama Konsep je dia ya. sama ya. Kan maknanya fi'il madhi tu kalau dijamakkan daripada mufrad, dia majmuk lah tu. Dia bentuk isim maf'ul, objek, pasif. Okey. Bila dia majmukkan, sifat dia jamak. Ya. Prof, nak tanya soalan yang luar sikit daripada ni. Al-Fatihah lah katanya. Okey. Kalimah ghairi. Saya cek dekat korpus tu, dia ada huruf akar. Itu bila kita buat dekat dalam e-book tu, tak ada huruf akar. Tapi bila cek ada huruf akar, dia ada juga wazan 2, wazan apa, cuma wazan 1 je tak ada. Jadinya macam mana ya? Dia tak ada wazan 2 dan wazan-wazan lain tak ada. Ada Prof. Kalau check dekat korpus tu. Oh, ada. okey. Okey. Kalau dia wazan 2 tu maknanya bukannya makna yang sama. Itu dalam konteks yang berbeza. Okey. Maksudnya kalau kata yang tu memang maksud bukan tu memang tak ada dekat mana-mana, dia memang Ya, dia tidak ada berwazan. Dia tak ada kaitan wazan. Biar kalau kita nak mengira dia ada masuk tanpa, selain. ya. Jadi
nanti itu masuk dalam jamid je lah kan? Nah, kalau dia ada 3 huruf akar, dia tak ada kata dasar dan membentuk kalimah tu, kita boleh masukkan dalam jamid. Okey. Terima kasih Prof. Nah, okey. Assalamualaikum. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Alhamdulillah, Ya karim. taqabbal ya karim. Terima kasih Prof.